Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk video ini saya nak tunjukkan ada seorang pelajar kita, rakan kita yang nak suruh saya explain tentang soalan ni lah. Soalan ni adalah datang daripada Kolej Matrikulasi Johor. Okey, dia kata ada satu alkohol macam ni. Okey, melakukan proses dehydration dengan menggunakan hydrogen asid sulfurik acidified dengan heat akan menghasilkan dua produk lah. Okey, iaitu produk yang double bond dia di hujung dengan double bond dia di tengah-tengah. Okey, jadi ini chapter ni ada dalam chapter chapter alkene yang di subtopik preparation of alkene, ya. Preparation of alkene from alcohol. Okey, chapter alkene ada ni, ya. Preparation of alkene from alcohol, dan akan diulang sekali lagi dalam chapter alcohol, iaitu how to the reaction of alcohol, ya. The reaction of alcohol produce alkene. Jadi benda ni akan belajar dua kali lah. Jadi untuk chapter 5 kita ada chapter alkene, iaitu how to prepare alkene by using alcohol. Okey, jadi kawan ni tanya, yang kita tahu bahawa kalau OH berada di sini, ya, kalau OH berada di sini, this OH attached to this carbon, actually we can predict the position of double bond. Ya, kalau OH berada di sini, that means supposed to be the double bond must be in this particular carbon lah. Dia mesti carbon ini yang ada double bond. Jadi OH di sini, double bond mesti di sini. Let's say OH di sini. Okey, jadi carbon ini yang akan mengalami double bond, ya, produk dia. Jadi double bond di sini. Let's say di sini OH dia, okey. Jadi double bond dia mesti berada di carbon yang ada OH ni lah, iaitu di sini. Tapi kalau dia ada di sini, okey, jadi dia ada dua possible lah, sama ada double bond di sini ataupun di sini. Yang itu kita akan tentukan berdasarkan kepada Side-Zeth rule, ya, to determine the major product. Tapi student ni tanya, kenapa OH berada di sini? Supposed to be only one product lah, iaitu di sini kan. Sebab sebelah sini tak ada C, jadi dia sepatutnya ada satu. Tapi tiba-tiba dia kata ada dua produk, ya, iaitu satu double bond berada di hujung, yang mana yang sepatutnya lah, iaitu OH di sini kan. Tapi tiba-tiba kenapa ada di sini? Ya, iaitu kerana OH dia sepatutnya di sini, dia tak boleh lah di sini kan. Tapi dia kata ada juga satu. Yang ini kita kena explain by using mechanism dia lah, to determine the major product. Kenapa dia ada double bond di sini? Dia kena explain by using mechanism dia. Jadi mechanism untuk dehydration ni kena tahulah. Okey. Jadi dia ada beberapa step lah. Step pertama, you must start with the lone pair at OH. Okey. As we know, OH ni dia ada dua set of lone pair macam ni. Satu yang macam ni, satu lagi macam ni, ya. OH ni memang dia ada. Macam water juga kan. Water pun dia ada. O dia ada dua biji. As we call it one set of lone pair and another one lone pair here. So dia ada dua set lah untuk H2O. Jadi untuk case ni pun sama, alkohol. Jadi dia ada dua. Jadi dia akan ambil satu set ini. Dia akan attach H yang datang daripada H2SO4. Okey, H2SO4 ni kita boleh lukiskan sebagai macam ni lah. HOSO3H. Ini, ya. Ni yang H2SO4 ni kamu boleh lukis dia sebagai macam ni lah. Kenapa kita lukis macam ni? Kerana kita nak ambil H. H dia ada dua kan? Kita nak ambil satu H ni. Kita nak ambil satu H ni. Okey, diambil oleh lone pair ini untuk membuat H di sini. Nampak ni? H ni sekarang jadi di sini dah dia. Ni. Okey. Jadi yang yang lone pair tadi tu sekarang ni dia. Ni. Kan? Jadi yang set lone pair ini akan buat bonding dengan H di sini untuk first step, dan yang ni. Okey, kita dah buang yang ini, maka yang ni bonding ini dia tak ikut sekali. Jadi kita imagine kita buang H, jadi yang ini akan keluar ke sini, dia akan jadi negative charge ni. Okey. Jadi sekarang H yang ini masuk ke sini melekat, dan yang ini akan masuk sini jadi O O negatif.
Jadi buku kadang-kadang dia tulis O, SO3H macam ni, negatif, ataupun kamu boleh tulis HSO4 minus ya. Minus. HSO4 minus. Salah satulah. Dua-dua pun boleh ya. Dan yang ini tadi, since kita dah ambil lone pair dia satu, maka oksigen ini telah kekurangan lone pair, maka dia bertanda plus. Okey. Dia kurang satu lone pair. Kurang. Jadi kalau kurang dipanggil plus. Yang ini tadi terlebih, jadi dia negatif. Kenapa terlebih? Kerana dia ambil lone pair ini. Ini tadi masuk sini, maka dia jadi negatif lah, berlebihan. Dia ada 2 set je, tambah lagi 1 ya daripada sini. Jadi dia berlebihan. Yang ini berkurang, jadi plus. So ini yang step pertama. Step kedua, okey, jadi step kedua dia akan ambil yang ini. Yang lone pair yang berada yang bonding yang di sini ni dia ada 2. Okey. Okey, dia akan ambil dan masukkan ke dalam sini semula to neutralize the positive charge, ya. Jadi dia, kalau kamu tengok di sana, okey, yang ini dia akan masuk sini, dia akan jadi ni. Nampak ni? Okey, OH2. Jadi yang ini akan putus di sini. Okey, akan putus, dan juga yang ini akan jadi H2O. Okey, nampak tu H2O ya. Dia akan dapatkan semula lone pair itu. Tadi lone pair ini dah hilang. Lone pair ini dah hilang, diambil oleh H untuk buat bond di sini. Jadi dia dah dapatkan balik lone pair itu, dia akan ambil daripada C yang ini. Yang ini ya. Dia akan ambil dari sini. Lepas tu dia akan dapatkan H2O. Jadi yang ini sekarang kalau kamu imagine, dia telah kekurangan ya, 1 bonding. Dia tinggal 3, nampak ni? 1, 2, 3. Yang ni tadi dah hilang. Jadi ini. Okey. Maka karbon ini sekarang bertanda plus kerana dia kekurangan 1 ya. Bertanda plus dipanggil carbocation. Okey, dia 1 degree. Kenapa? Kerana karbon yang bertanda plus ini attach directly to only 1 carbon ya. Jadi ini dipanggil 1 degree kerana karbon yang bertanda plus ini attach directly dengan 1 karbon. Yang 2 lagi H. Okey. Jadi yang ini dipanggil 1 degree. Okey. Jadi step seterusnya kita akan buat shifting. Sebab dia kata ada 2 produk kan. Jadi produk yang kedua itu sebenarnya dia datang daripada shifting. Okey, shifting. Jadi shifting ni, okey, macam mana dia buat? Kalau kamu tengok di sini, dia ada H di sini 1, dia shift dengan plus ni, nampak? Okey, dia akan shift dengan plus. Jadi dia akan melakukan shifting lah. Shifting ni boleh berlaku ada 2 cara. Satu dengan H ataupun satu lagi dengan CH3 ya. Dalam kes ni dia buat H ni lah. Kalau kamu tengok H tadi di sini ada 2. Sekarang jadi 3 dah. 1, 2, 3. Kerana dia ambil 1 shift ke sebelah. Jadi plus pergi sebelah sini. Jadi kalau kamu tengok ini, karbon ni sekarang dia 3 darjah. Kenapa? Kerana karbon yang bertanda plus ini berikat dengan 3 C yang lain. Jadi dipanggil 3 darjah. Okey. Jadi kenapa dia melakukan shifting? Kerana dia selepas dia melakukan shifting, karbon carbocation yang dihasilkan akan menjadi 3 degree. Jadi 3 degree ini more stable compared to 1 degree ya. Jadi that's why dia ada 2 produk lah. Satu yang 1 degree punya produk, okey, dan satu lagi yang 3 degree punya produk ya. Sebenarnya kalau kamu tengok di sini, ini datang daripada 1 degree punya produk dan yang ini datang daripada 3 degree punya produk ya. That's why dia ada 2 lah. Okey. Lepas dapat 3 degree carbocation, jadi sekarang kita buat reformation of H2SO4. Jadi macam mana dia buat? Yang 1 degree carbocation tadi ni, yang 1 degree ini, dia akan ambil H sebelah dia. Jangan ambil H yang di sini. Dia pun dah kurang kan? H ni pun dah kurang. Dia CH3. Sekarang tinggal 2. Jadi dia akan ambil H yang di sebelah dia. C plus ambil H di sebelah dia. Jadi dia akan ambil lone pair ini. Lone pair ini. Okay. Yang ada negative charge tadi tu. Dia akan ambil H di sini. Dia akan ambil H di sini. Lepas tu masuk balik sini. Nampak ni? H tu masuk balik di sini. Nampak? Ni dia.
Jadi tadi ni ada 2 kan? 2 tak ada. Negative charge dia sekarang dah hilang. Kerana apa? Negative charge ini telah jadi balik bond di sini. Dia akan jadi balik bond, dia ambil H di sini, masuk sini. Yang negatif ni jadi bond di sini. Jadi dia ambil H ni, yang ini sekarang tak ada fungsi. Jadi dia akan masuk ke dalam sini. Okey, kerana H dia telah diambil kan, jadi dia akan masuk dalam sini, maka dia jadilah double bond. Okey? Jadilah double bond. Okey? Jadi ini adalah hasil yang pertama yang dihasilkan daripada 1 degree carbocation. Okey? Seterusnya, kalau kamu tengok yang kedua, okey, dia ambil sama juga step dia akan ambil H yang pada carbon. Ini carbon yang 3 degree tadi. Okey, ini yang 3 degree tadi kan? 3 degree, carbocation yang 3 degree, dia akan ambil carbon sebelah dia lah. Jadi dia ambil yang sini, okey, H, maka yang ini dah tak ada fungsi, dia akan masuk sini. Ni, jadilah dia double bond di sini. Okey, seperti yang diminta dalam soalan lah. Jadi yang ini tadi, H ni akan masuk sini, dia akan membentuk semula H di sini, ya. Yang ini 2 lone pair, tak ada masalah. Yang ni 2 lone pair ni. Okey. Yang negative charge ini, negative charge ni dia akan buat bond dengan H. Negative charge tu ini dia sebenarnya. Okey, ini dia. Ini negative charge tu. Okey. Dia akan menjadi bond sekarang. Sama juga dengan yang ini. Ini negative charge ni. Okey, dia sekarang jadi bond, ya. Jadi maksudnya dia dapatkan semula H2SO4 itu, ya. Kerana ini adalah catalyst. Catalyst ni takrifan dia ialah pada akhir tindak balas dia akan terbentuk semula. Itu dia akan memulakan tindak balas, tapi at the end of the reaction dia akan membentuk semula H2SO4. Okey, jadi kita ada 2 produk lah. Satu yang dihasilkan daripada carbocation 1 degree, ini dia, dan satu lagi yang dihasilkan daripada 3 degree carbocation. So which one is major product? Sebenarnya yang daripada sini pun kita dah boleh teka sebenarnya. Yang degree yang lebih besar akan menghasilkan major product lah. Tapi kalau according to Zaitsev rule, kamu kena cek dia punya double bond ni. Okey. Double bond ini, nampak ni double bond. Double bond ini berikat dengan satu kumpulan C dengan satu lagi kumpulan C di sini. Yang carbon yang double bond sebelah sini tak ada C. Okey, dia ada H saja. Jadi dia ada 2 R lah attached directly to this double bond. Compared to this one, okey, yang saya hijaukan ni dia punya double bond. This carbon double bond attached with 1 R dan this carbon bond attached with 2 R. Jadi total R dia 3. Jadi yang ini adalah major product lah. Kerana dia punya R attached directly to double bond lebih banyak compare to yang ini, ya. So yang ini dipanggil Zaitsev rule, ya. Zaitsev rule to determine the major product, ya. Jadi this is how to explain why, okay, why this alcohol can produce 2 product, ya. Kerana kalau ikut teori dia, kalau OH di ujung produk dia satu je, iaitu di sini, ya. Tapi tiba-tiba soalan ni, KMJ ni, dia buat satu lagi produk, dia kata akan dihasilkan daripada double bond yang berada di sini. Jadi yang itu kena explain by using mechanism ni lah. Jadi mechanism ni kena tahu juga, ya. Mechanism ni kena tahu. Kerana semua soalan yang berkaitan Zaitsev rule, dia ada mechanism dia lah. Okey, terima kasih semua. Harap membantu.